Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi bersama dengan saya Cikgu Hazni untuk PDPR Bahasa Melayu tahun 4 pada hari Khamis ini. Okey, pada hari Isnin yang lepas, Cikgu telah pun menunjukkan kepada kamu, menjelaskan kepada kamu berkenaan dengan karangan biografi. Okey. Hari ini pula, Cikgu mahu kamu menulis sebuah karangan biografi yang bertajuk Diri Saya, Diri Kamu Sendiri. Okey, tentang diri kamu sendiri. Okey, ada rangka karangan yang akan cikgu bincangkan untuk kamu jadikan panduan sebagai isi dalam penulisan karangan kamu nanti. Okey? Okey. Ini adalah merupakan rangka karangan yang telah saya sediakan. Okey, karangan biografi bertajuk Diri Saya. Tengok dahulu yang pertama ni. Okey, rangka karangan. Okey, karangan ada 3 aspek. Yang pertama, kita mesti ada pendahuluan. Saya sudah jelaskan sebelum ini. Ketika sesi kita bersemuka pun, saya sudah jelaskan. Okey, karangan mesti ada pendahuluan. Kemudian isi. Ada 3 isi. Bermakna ada 3 perenggan. Dan yang terakhir sekali, penutup. Okey, penutup. Jadi kita tengok kita punya pendahuluan dahulu. Kita nak menuliskan sebuah karangan bertajuk Diri Saya. Diri Saya, okey? Okey, tajuk karangan Diri Saya. Tengok sana pendahuluan. Dia kata nama, umur, tempat lahir. Macam mana kita nak mulakan karangan? Kita kena rujuk 3 aspek ini. Contoh, nama saya Herman. Contohnya, nama saya Herman. Saya dilahirkan pada 31 Januari 1996. Kini saya berusia, contoh, saya berusia 12 tahun, contohnya. Umur dia tu dia dah nyatakan umurnya. Sekarang tempat lahir pula. Nyatakan tempat lahir. Sebelum tu boleh juga kamu tambah. Kamu nyatakanlah. Kalau kamu anak yang sulung, anak yang pertama, kamu nyatakan. Ataupun anak yang bongsu. Saya merupakan anak bongsu dalam sebuah keluarga yang sederhana. Saya dilahirkan di Hospital Sibu, Sarawak. Lengkaplah pendahuluan kamu. Okey. Sekarang kita tengok pula isi yang pertama. Okey, isi yang pertama. Dia nyatakan berkenaan dengan pekerjaan bapa dia. Pekerjaan ibu yang kedua. Ini perasaan menjadi anak kepada ibu bapa kamu. Apa perasaan kamu? Kalau saya mestilah saya bangga. Kerana saya menjadi anak kepada ayah dan ibu saya. Kamu juga seharusnya begitu. Kamu kena bangga dengan ayah dan ibu kamu. Okey, macam mana kita nak mulakan isi yang pertama ini? Tadi kita dah tulis pendahuluan. Sekarang kita nak masuk isi yang pertama. Pekerjaan bapa dia kena nyatakan. Kamu kena nyatakan. Contoh, bapa saya seorang mekanik. Contoh. Ibu saya pula bekerja sebagai seorang tukang jahit. Dia ada ayah, ada bapa, tadi ada ibu. Kita mesti sayang dengan bapa dan ibu kita kan? Kamu boleh nyatakan di sana. Saya sangat menyayangi ibu dan bapa saya. Kemudian tambah yang ketiga tu. Saya berasa amat bangga kerana dilahirkan dalam sebuah keluarga yang bahagia. Sekarang sudah siap perenggan yang pertama. Tadi perenggan pendahuluan, ini perenggan yang pertama. Sudah siap. Sekarang kita tengok pula perenggan yang kedua. Okey, kalau tadi isi yang pertama kita sudah selesaikan dengan berpandukan kepada rangka karangan tadi. Sekarang ni kita masuk pula kepada isi yang kedua. Isi pertama tadi kita sentuh berkenaan dengan ibu dan bapa kita. Isi kedua berkenaan dengan diri kita sudah. Iaitu tempat kita belajar. Tu nama sekolah kita, tahun berapa,
Saya tambah dengan menyatakan kenderaan pergi ke sekolah. Tambah lagi yang keempat. Ibu menyediakan bekal. Jadi macam mana kita nak mula ni? Ha? Ha. Saya bersekolah di SK Sentosa Sibu. Saya belajar dalam kelas 4 perdana. Sudah siap. Isi yang ketiga. Setiap hari, ni kenderaan pergi ke sekolah. Setiap hari, saya pergi ke sekolah dengan menaiki basikal kerana jarak rumah dan sekolah agak dekat. Awak boleh nyatakan kalau ayah awak hantar. Awak nyatakanlah setiap hari bapa saya yang menghantar saya ke sekolah. Nyatakan ataupun awak naik van sekolah. Saya menaiki van sekolah setiap pagi. Boleh nyatakan, tak ada masalah. Tambah lagi yang keempat tu. Sebelum pergi ke sekolah, ibu menyediakan bekal untuk saya setiap hari. Lengkaplah sudah perenggan yang kedua. Sekarang kita nak tengok perenggan yang ketiga. Okey, sekarang kita tengok perenggan yang ketiga. Perenggan ketiga ini kita menceritakan tentang hobi. Hobi ini sesuatu perkara yang kita suka lakukan pada masa lapang. Contoh, kita suka bermain basikal, kita suka bermain badminton, kita suka memancing ikan, kita suka membaca buku, perkara-perkara yang kita suka lakukan ketika masa lapang. Ini contoh dia tanya sini. Isi ketiga ni, ceritakan tentang hobi anda, dia kata. Hobi. Pada masa lapang, ni saya. Pada masa lapang, saya suka mendengar radio. Itu saya, ini hobi saya sendiri. Hobi awak nyatakan. Pada waktu lapang, saya suka mendengar radio. Selain itu, saya juga suka membaca buku. Sekarang kita tengok yang kedua ni. Kenapa kita suka melakukan aktiviti yang kita suka tu, hobi tu? Saya suka melakukan hobi ataupun saya tidak suka membazir masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Lengkap. Saya ulang lagi sekali. Pada masa lapang, saya suka mendengar radio. Berhenti, noktalah. Selain itu, saya juga suka membaca buku. Nokta. Saya tidak suka membazir masa dengan melakukan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Nokta. Lengkaplah sudah perenggan yang ketiga. Sekarang ni kita nak tengok rangka karangan penutup. Kita ada 5 perenggan saja kan? Pendahuluan, isi 1 tadi sudah, isi 2 sudah, isi 3 sudah. Sekarang ni adalah penutup. Okey, jom kita tengok. Okey, sekarang kita pun sudah sampai pada rangka penutup. Saya buat yang paling mudah. Penutup untuk kita mengakhiri karangan kita. Doa dan harapan. Sehat dan sayang. Macam mana ni? Doa dan harapan. Saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa agar saya dan keluarga saya sentiasa selamat dan sejahtera dan dijauhkan dari apa yang melanda dunia sekarang. Dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti virus COVID-19.
Okey, nokta. Tu, sehat tu. Macam mana tu sehat tu? Saya saya juga berdoa agar ibu dan bapa saya sentiasa sehat sejahtera kerana saya sangat menyayangi mereka. Cukup. Atau kalau sekiranya kamu ada idea yang lain, kamu boleh olah sendiri. Cikgu tidak menyekat idea atau kreativiti kamu. Kamu ada isi yang kamu nak tulis, yang kamu nak zahirkan berkenaan dengan diri kamu sendiri, kamu boleh tulis. Okey? Jadi sekarang ni sebagai rujukan kamu, ini sebagai rujukan kamu, penjelasan saya ni, karangan kamu kena buat dalam bentuk karangan, sama ada kamu nak ikut idea saya ataupun berdasarkan idea kamu sendiri. Okey? Jadi akhir kata dari saya, selamat menjalankan tugas, selamat menulis karangan bertajuk Diri Saya. Tajuk karangan kita Diri Saya. Okey, sekian dan terima kasih. Kita ada masa yang panjang. Jadi karangan ini boleh disiapkan pada hari ini. Okey, sekian saja dari saya. Sekian dan terima kasih.